Setengah jam. Tujuh dia. Subsidi sikit tujuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil Islam wal iman wa razaqana bi ni'matil istiqamati was sabati ala siratihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh. Arsalahu Allah ilal alami kullihi basyiran wa nadhira wa ilan nasi kaffah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Amma ba'd. Yang saya muliakan tuan pengurusi masjid, tuan imam, tuan Bilal, seluruh ahli-jawatan kuasa masjid yang ada, tuan-tuan haji, puan-puan hajjah, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya marilah kita bersama-sama pada pagi yang berbahagia ini di penghujung bulan Syawal ini merakamkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana kita masih lagi diberikan peluang yang amat berharga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus mengecapi dan menikmati nikmat penghidupan di atas muka bumi Allah taala ini. Dan seterusnya kita sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala setelah memanjangkan umur kita, Allah taala bagi kita hidayah tu taufiknya, satu nikmat yang paling besar kepada kita semua untuk kita terus beristiqamah datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala setelah kita tidak berpeluang, setelah nikmat itu ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dipilih oleh Allah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk terus datang. Ada orang dia dah tak nak datang dah terlampau lama duduk kat rumah, dah 3 bulan. Punggung dah melekat je dekat rumah tu, nak payah pula dia nak datang. Ada sebaliknya yang rindu, boleh dia nak datang juga. Alhamdulillah. Yang kita bimbang, kita dah rasa seronok duduk kat rumah, rasa seronok dah tak belajar, seronok tak semayang berjamaah, dah terlampau lama duduk di rumah. Jadi alhamdulillah pada pagi ini Allah Ta'ala pilih kita untuk kita terus beristiqamah, konsisten untuk beramal dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi pada pagi ini kita dapat meneruskan kuliah kita yang telah terhenti itu, alhamdulillah, dan dapat pula kita terus mempelajari akan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi kitab Asy-Syamā'ilu Muhammadiyah, kitab untuk kita lebih mengenali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menceritakan tentang akhlak Nabi, menceritakan tentang kepribadian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum kita nak teruskan pengajian kita pada pagi ini, terlebih dahulu marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda cinta dan sayang kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, dan menyarut seruan Allah Subhanahu wa taala supaya kita senantiasa bersalawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita selawat sebanyak 10 kali, kemudian kita buka majlis kita dengan ummul kitab. Moga-moga majlis kita
diberikan keberkatan dan kerahmatan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله. Barakallahu lana wa lakum jami'an. Moga-moga kita semua dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insyaallah pada pagi ini kita akan sambung pada muka surat 226, buku yang tebal ni 226, hadis yang ke-91. Bagi tak ada buku, yang tak ada buku tebal ni, hadisnya hadis yang ke-91, menceritakan tentang majaa fi takhattumi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menceritakan tentang bagaimana cara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memakai cincin. Kita dah belajar sebelum ini tentang cincin Nabi. Kita berhenti pada 15 bulan 3. Saya dah tulis ni 15 bulan 3 20 Rajab. Pada 20 Rajab kita berhenti, kita kuliah kita tangguhkan. Jadi insyaAllah pada pagi ini kita akan sambung. Kita dah tahu dah tentang cincin Nabi, macam mana pula cara Nabi pakai cincin dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita belajar kitab Asy-Syamā'ilu Muhammadiyah ni untuk kita rasa teruja untuk beramal dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi kita diuji dan dicoba oleh Allah Ta'ala dengan ujian yang amat besar, bermula daripada kemarau yang panjang, sampai sekarang pun masih kemarau lagi. Cuma semalam ya Alhamdulillah hujan tak berhenti sampai malam. Sebelum ni kemarau cukup yang panjang.
Tapi walaupun Allah Ta'ala uji hamba-hamba dia di dunia ni dengan kemarau yang panjang, kita tengok masjid-masjid tetap kemarau daripada orang. Majlis-majlis ilmu masih lagi kemarau daripada orang. Kemudian Allah Ta'ala uji pula dengan COVID-19, coronavirus. Kita tengok walaupun diuji dan dicoba dengan corona ni tuan-tuan, sampai Allah Ta'ala tarik nikmat datang ke masjid. Kau tak nak datang, aku tarik nikmat, tak boleh datang langsung, sampai kita rindu nak datang. Tapi bila diberikan kelonggaran datang, tak datang pula. Inilah dia muka-muka glamour jaga muka lain. Saya tengok ni lah orang tak tambah pun. Patutnya tuan-tuan macam sembahyang Jumaat sampai dekat luar sana, pasal orang dah rindu nak datang masjid. Sepatutnya bala bencana yang Allah Ta'ala turunkan kepada manusia menyebabkan manusia lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran dalam surah At-Taghabun, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Apa-apa musibah yang dikenakan, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kamu, kata Allah, semuanya dengan izin Allah. Semua yang berlaku atas izin Allah. Allah Ta'ala bagi macam-macam bencana kat dunia ni, tak nak berubah. Tetap nak berzina juga, tetap nak pergi kelab malam, tetap nak berkaraoke, tak nak datang masjid. Akhirnya Allah Ta'ala tutup semua, dengan masjid tutup. Tempat-tempat maksiat pun tak boleh pergi, tempat yang baik pun tak boleh. Macam tu sekali. Sepatutnya dengan ujian yang begitu besar ini menyebabkan manusia lebih dekat dengan Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang sesiapa yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apabila diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan pelbagai ujian dan cobaan ini, sepatutnya hatinya dibimbing oleh Allah. Yahdi qalbahu, hatinya dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi orang yang rapat dengan Allah, jadi orang yang lebih mendampingi, bertakarub kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang sepatutnya berlaku. Tapi sebaliknya, duduk kat rumah, tetap tak semayang, anak beranak. Baru ni dekat taman saya tu tuan-tuan, bulan Ramadan, orang semain tarawih, dia main badminton anak beranak dekat luar rumah. Astaghfirullahalazim. Anak beranak keluar rumah main badminton dekat tengah-tengah jalan. Mentang-mentang masa tu dia dah longgar sikit kan, dia dah boleh main badminton. Orang sembahyang tarawih patutnya ada ajak anak-anak. Allah Ta'ala dah lantik masing-masing boleh jadi imam. Kalau tidak nak jadi imam kat depan ni, tak boleh. Ini terpaksa, gigil-gigil pun, lupa-lupa surah, walaupun ayat lazim, tak pernah jadi imam, walaupun anak beranak. Sepatutnya kita lebih dekat dengan Allah. Inilah masa kita nak bimbing anak kita, nak tengok solat anak kita, wuduk anak kita betul ke tidak, solat anak kita betul ke tidak, didik dia semayang berjamaah pada setiap waktu. Inilah time dia Allah Ta'ala bagi kita didik keluarga. Kalau tidak, kita asyik datang masjid je, dah bagus dah, tapi kita biarkan anak kita dekat rumah tu, tak tanya langsung balik rumah, kau semayang ke tidak tadi. Kita duduk masjid, anak duduk dekat padang bola. Bukan kita lah, cerita tempat lain. Kita alhamdulillah insya-Allah. Itu. Jadi sepatutnya bila Allah Ta'ala bagi kita dengan coronavirus ni tuan-tuan, COVID-19 ni, sepatutnya kita lebih dekat dengan Allah. Orang lagi ramai datang masjid, lagi teruja nak datang belajar. Sebelum ni boleh belajar dalam YouTube je, buka YouTube je, rindu nak datang. Ni kita dah boleh bertalaki semula, duduk di hadapan guru. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan teruskan, nak rasa teruja beramal dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada sekecil-kecil perkara sampailah sebesar-besar perkara. Dan pagi ini kita belajar tentang bagaimana cara Nabi SAW memakai cincin dia. Jari mana yang nak pakai? 10 jari ke? Macam Tok Bomo tengok pakai cincin, bosong-bosong gedabak, penuh jari.
ataupun ada jari-jari yang tertentu yang Nabi SAW pakai. Okey, kita dah tahu dah orang lelaki tak boleh pakai cincin emas. Cincin perak boleh pakai, swasta pun boleh lagi. Okey. Jadi pada pagi ini hadis yang ke-91, cara Nabi memakai cincin di tangan kanan dia. Dicerita oleh Sayyidina Ali ibni Abi Talib radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yalbasu khatimahu fi yamini. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi kebiasaannya memakai cincin di tangan yang sebelah kanan. Tangan belah kanan. Ni cerita, semua hadis-hadis ni cerita tentang cara Nabi pakai cincin. Mula-mula cerita tangan belah kanan, kemudian jari pula, jari mana. Hadis ke-92 pun sama juga daripada Hammad bin Salamah. Qala ra'aitu abi Rafi'in yatakhattamu fi yaminih fasa'altu an dhalik. Faqala ra'aitu Abdullah bin Ja'farin radhiyallahu anhuma yatakhattamu fi yaminih wa qala Abdullah bin Ja'far kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatakhattamu fi yaminih. Diriwayatkan daripada Hammad bin Salamah, aku telah melihat siapa? Aku telah melihat Abi Rafi' memakai cincin di tangan kanannya, maka aku bertanya kepada beliau tentang hal tersebut. Lalu beliau menjawab, aku telah melihat Abdullah bin Ja'far radhiyallahu an, seorang sahabat, memakai cincin di tangan kanannya. Yakni Abdullah berkata adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai cincin di sebelah tangan kanan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ni sahabat ni tengok sahabat Nabi pakai pula tangan sebelah kanan. Tadi Ali bagi tahu. Okey, dan Abdullah bin Ja'far pun sebut anna Nabi, hadis ke-93, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhattamu fi yamini. Nabi SAW memakai cincin di sebelah tangan kanan baginda. Hadis 94 sama juga daripada Jabir bin Abdullah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattamu fi yamini. Nabi memakai tangan sebelah kanan, memakai cincin di tangan sebelah kanan. Sama juga hadis yang ke-95. Ini dihimpunkan semua hadis-hadis dengan hadis 96 daripada Anas bin Malik, semua sama. Semua cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai cincin di sebelah tangan kanannya. Ada orang tanya, ustaz, saya tangan tak ada tangan kiri je. Pakai tangan kiri lah, ada tangan kanan tak ada. Nak buat macam mana? Tapi kita nak amal sunnah, pakai jugalah. Jadi hadis-hadis 91 sampai 96 semua menceritakan Nabi SAW memakai cincin di jari tangan kanan baginda. Okey, pengajarannya galakkan memakai cincin di jari tangan kanan. Memakai cincin termasuk dalam perbuatan yang mulia dan cara kita berhias. Cara berhias. Orang lelaki, perhiasan yang dia boleh pakai, dia tak macam perempuan. Boleh pakai rantai, lelaki tak boleh pakai rantai. Lebih-lebih lagi pakai subang pula, pakai anting-anting pula orang lelaki. Dah lemas pula tu. Yang tu tak boleh. Yang perhiasan yang boleh dibenarkan berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah cincin je. Pakai cincin je boleh. Sebab itulah sunnah dipakai di jari kanan. Jadi kita pula nak pakai ikut cara Nabi. Nak dapat pahala, nak dapat ganjaran, pakai di sebelah kanan. Kerana tangan kanan lebih berhak kepada kemuliaan. Nabi kan kita dah belajar dah hari tu, Nabi suka buat apa-apa perkara mula daripada yang kanan. Kerana tangan kanan ni tangan yang mulia. Tangan kiri pula tangan cebok. Sekarang pakai cincin melekat pula najis dekat cincin tu. Kan? Pakai cincin ketat pula. Tak boleh nak buka masa buang air.
Kan? Cebok dah melekat pula dekat cincin. Nampak tu. Sebab itulah kita pakai di tangan kanan. Nabi pakai di tangan kanan. Tangan kiri, tangan sentiasa digunakan untuk beristinja, kata dia. Maka memakai cincin di jari kanan dapat menjaga cincin daripada terkena najis. Itu tujuan dia. Kemudian hadis 97, pemansuhan keharusan cincin emas bagi lelaki. Hadis 97 daripada Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min dhahabin fakana yalbasuhu fi yaminihi fattakhadha an-nasu khawatim min dhahabin fatarahahu sallallahu alaihi wasallam wa qala la albasuhu abada fataraha an-nasu khawatimahum. Ni dia tuan-tuan. Rasulullah cerita daripada Ibnu Umar menceritakan Rasulullah SAW pernah menggunakan sebentuk cincin daripada emas dan memakainya di tangan kanan baginda. Ni sebelum berlakunya larangan daripada Allah. Dulu-dulu boleh pakai. Orang lelaki pun pakai, Nabi pun pakai ni daripada zaman jahiliyah. Nabi pakai cincin, orang Arab pakai cincin daripada zaman jahiliyah lagi. Termasuklah cincin emas. Jadi orang ramai pun turut menggunakan cincin-cincin daripada emas kerana meniru baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda melemparkan, iaitu membuangkan cincinnya. Satu hari bila Allah Ta'ala turunkan larangan, Nabi buka cincin depan sahabat dan lemparkan cincin emas tu. Sahabat-sahabat tengok, terperanjatlah. Nabi kata, aku tidak akan memakainya lagi buat selama-lamanya. Jadi sahabat-sahabat tengok Nabi buang, sahabat-sahabat pun terus turut membuang cincin-cincin emas mereka. Cincin emas tu boleh buang. Subhanallah, Allahu Akbar. Kalau kita sayang, baik ambil simpan lalu boleh bagi ke orang rumah, kan? Nabi buang terus. Ini cara Nabi, cara sahabat-sahabat dulu beramal dengan sunnah, beramal dengan larangan. Apa yang Allah Ta'ala larang, dia tahu je terus amal. Kalau kita berperangkat-perangkat nanti dah dulu sabar lah, kan? Rokok ni dah lama dah haram, tak berhenti-berhenti lagi. Tak boleh nak berhenti terus. Tapi dah berapa lama dah tahu ni, tak berhenti-berhenti langsung. Maintain je satu sebatang. Sebatang sekali hisap banyak masa hisap tu. Nak ceritakan, kita nak tengok macam mana sahabat-sahabat ni. Termasuklah dulu mula-mula tentang arak. Arak ni tuan-tuan, orang Arab minum arak ni macam air mineral, pergi mana-mana bawa ni. Ada je dekat dalam poket dia, ada je dia pergi mana-mana dia bawa arak. Tapi apabila Allah Ta'ala larang arak ni, ya Allah ya Rabbi, dia pecahkan tempayan arak kat rumah dia. Bukan pakai botol, pakai tempayan. Punyalah minum arak ni jadi air basahan dia, minuman basahan. Tapi boleh beramal terus dengan larangan Allah ni. Allahu Akbar. Ini sahabat-sahabat yang ditarbiyah oleh Nabi SAW, yang hidup bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Kalau kita, payah betul nak amal ni. Payah. Allah Ta'ala larang, tetap nak pergi cari jalan. Ada je akal dia. Akal yang Allah Ta'ala bagi fikir ke arah kebaikan, dia buat fikir macam mana cara jalan untuk meninggalkan segala perintah Allah, untuk buat juga larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu dalam peristiwa Isra dan Mi'raj kita tengok, ada sekumpulan manusia yang dilihat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pegang batu besar, pecahkan kepala dengan batu tu. Dia pegang batu, dia pun hentak batu yang besar ini di kepala mereka sendiri. Pecah sampai batu tak pecah, kepala dia pecah. Tumbuh lagi. Lepas dah pecah, dia pun datang balik kepala tu. Pecahkan lagi. Nabi tanya dekat Jibril, ni umat aku yang mana yang macam ni? Jibril kata, umat engkau
yang dekat dunia gunakan akal yang Allah Ta'ala anugerahkan, akal yang boleh membezakan kita dengan manusia, yang menyebabkan kita manusia lebih baik daripada binatang, bahkan lebih baik daripada malaikat-malaikat pun, kerana ada akal. Tiba-tiba akal ni Allah Ta'ala bagi, digunakan untuk fikir nak buat helah macam mana tak nak semayang. Apa aku nak buat helah tak nak datang masjid ni? Baru ni tuan-tuan, masa dilonggarkan boleh datang masjid lebih pada 40 orang hari Jumaat. Masa sebelum tu kan pakai kan. Kat tempat saya di Kelubi pakai kupon. Ada yang tuan-tuan, tak apalah nanti dululah, bagi kat orang lain dulu. Orang dah bagi nama dia, tolak, bagi kat orang lain dulu. Saya bagilah minggu-minggu akan datang nanti ni. Minggu depan bagi lagi, tolak lagi. La ilaha illallah. Lepas tu bila dah longgar, dah boleh datang ramai pun tak nak datang, masih lagi tak ramai datang. Nampak tu? Akal duk fikir macam mana cara aku nak tolak ni. Tak nak beramal dengan perintah Allah, masih lagi nak buat larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni tak macam sahabat-sahabat yang dididik, yang duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal dia tengok Nabi buang terus, jadi sahabat pun buang. Walaupun hati rasa sayang ni, kalau aku jual gadai ni banyak dapat ni dekat bank rakyat ni. Kan? Allahu Akbar. Jadi pada mulanya cincin emas dia kata tidak diharamkan kepada kaum lelaki, maka Nabi memakai di jari tangan kanan baginda dan diikuti oleh para sahabat. Kemudian turun wahyu mengharamkan pemakaian emas oleh kaum lelaki. Nabi terus buang, diikuti oleh para sahabat. Jadi pengajaran yang kita dapat, larangan memakai cincin emas bagi lelaki kerana keharusannya telah dimansuhkan. Dan yang kedua, ketegasan, kesegeraan, cepat melaksanakan perintah Allah dan meletakkan diri baginda sebagai qudwah kepada para sahabat. Contoh teladan kepada para sahabat. Terus buang, dapat wahyu terus buang. Sahabat-sahabat tengok pun ikut sekali. Itu dia. Seterusnya hadis yang ke-98, kepala cincin di sebelah dalam tapak tangan. Kepala cincin letak sebelah dalam. Kalau kita kepala cincin tu letak kat luar, nak bagi nampak cantiknya cincin tu, dia punya bentuk dia lawa dengan batu-batu semua kan, nampak lawa. Nabi letak belah dalam. Nampak tu. Daripada Ibnu Umar, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddatin wa ja'ala fassahu mimma yali kaffah wa naqasha fihi Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa naha an yanqusha ahadun alaihi wa huwa alladhi saqata min mu'aiqibin fi bi'ri arisin. Ibnu Umar menceritakan Nabi SAW memakai cincin daripada perak dengan menjadikan bahagian kepala cincin berada di sebelah dalam tapak tangannya. Ini dia. Dan di kepala cincin diukir dengan kalimah Muhammadur Rasulullah, dan baginda menegah sesiapa pun daripada mengukir sebagaimana ukiran tersebut, cincin itu terjatuh daripada Mu'aikib ke dalam telaga Aris. Jadi hadis ini cerita tentang cincin mohor Nabi SAW yang dipakai oleh baginda dengan menjadikan bahagian kepalanya di sebelah dalam. Nabi ini cincin dia ada cop mohor. Pasal nanti bila datang apa-apa surat, nak hantar surat kepada kerajaan-kerajaan, dia akan cop kat surat tu, dia gunakan cincin tu ada cop mohor dekat kepala tu, namanya ditulis dengan Muhammadur Rasulullah. Kita dah belajar itu, Nabi larang tulis nama Nabi dekat cincin. Lebih-lebih lagi nak bawa dalam tandas pula. Cincin tu nak buka-buka susah nanti. Jadi ditegah oleh Nabi untuk meniru ukiran. Turut diceritakan tentang cincin tersebut yang terjatuh ke dalam telaga Aris. Hadis di atas menyebut cincin tersebut terjatuh daripada tangan Mu'aikib
Muaikib ni merupakan seorang sahabat Nabi SAW yang awal masuk Islam, berhijrah ke Habsyah dan menyertai peperangan Badar bersama Nabi SAW. Beliau juga adalah penjaga cincin Nabi yang bercok mohor itu. Dia jaga cincin Nabi, tapi cincin tu jatuh ke Telaga Aris ketika berada di tangan. Diceritakan dalam hadis ke-90, cincin tu berada di tangan Sayyidina Osman. Hari ini pula cerita terjatuh daripada tangan Muaikib. Para ulama menyelaraskan dua-dua hadis ini, kemungkinan semasa kerja-kerja menggali Telaga Aris itu, Osman dan Muaikib ada sama-sama. Osman memberi cincin kepada Muaikib untuk dipegang dan atau disimpan, namun Muaikib ketika mengambil cincin itu sedang sibuk berfikir, lalu cincin terjatuh ke dalam telaga. Maka faktor kejatuhan cincin itu disandarkan kepada mereka berdua. Jadi pengajarannya, galakkan memakai cincin ikut cara Nabi dengan menjadikan kepala dia, batu tu berada di bawah, di bahagian tapak tangan. Kita nak tunjukkan batu tu yang cantik-cantik tu kan, macam-macam bentuk. Namun para ulama mengatakan cara pemakaian tersebut tidaklah wajib, kerana Nabi tidak mengarahkan, cuma Nabi pakai macam tu. Tapi Nabi tak larang sahabat-sahabat yang pakai kepalanya berada di atas, jadi tak ada masalah. Cuma kalau nak ikut betul-betul sunnah Nabi, diletak bahagian bawah. Jadi harus hukum dia, yakni menjadikan kepala cincin itu berada di sebelah, harus menjadikan yakni kepala cincin itu berada di sebelah tapak tangan atau di belakang tangan. Malah kedua-dua cara tersebut dilakukan oleh para salafus salih. Dan antara orang-orang yang biasa memakai cincin dengan menjadikan kepalanya di sebelah belakang tangan ialah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Namun yang paling baik adalah menjadikannya di sebelah tapak tangan, kerana mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di samping dapat memelihara kepala dan batu cincin tersebut, juga mengelakkan daripada perasaan bangga. Tujuan apa kalau kita letak kat bahagian bawah ni tuan-tuan, supaya kita tak rasa sombong. Yang lawa-lawa cincin lah, yang mahal-mahal dia punya kepala, batu akik lah, macam-macam batu tu kan. Nanti timbul rasa sombong pula, rasa takabur, sebab tu dia letak bahagian bawah. Adapun sebab larangan Nabi daripada sesiapa yang meniru ukiran di atas cincinnya telah pun dijelaskan sebelum ini. Okey, kemudian seterusnya sikit lagi tuan-tuan, memakai cincin di sebelah kiri, daripada Ja'far bin Muhammad, daripada bapanya, kan Al-Hasan wal Husain yatakhattamani fi yasarihima. Ja'far bin Muhammad, itu Ja'far bin As-Sadiq, meriwayatkan daripada bapanya Muhammad Al-Baqir, yang menceritakan adalah Hasan dan Husain, cucu baginda ni, anak Sayyidina Ali ni, kedua-duanya memakai cincin di tangan sebelah kiri, pakai belah kiri pula. Jadi hadis di atas menceritakan tentang dua cucu kesayangan baginda SAW, Hasan dan Husain, memakai cincin di jari tangan kiri mereka. Kemungkinan kedua-duanya telah melihat datuk mereka, yakni Nabi SAW, memakai cincin di tangan kiri, lalu mereka mengikutnya. Tu tuan-tuan. Jadi pengajarannya kita boleh dapat di sini, harus memakai cincin di tangan kiri. Menurut Al-Imam An-Nawawi dalam kitab dia Al-Majmu', telah ijma' para ulama bahawa keharusan memakai cincin di tangan kiri dan juga tangan kanan, mana-mana satu daripadanya tidak dimakruhkan. Dalil pemakaian di tangan kanan telah disebut dalam hadis-hadis sebelum ini. Adapun dalil pemakaian tangan kiri ialah hadis daripada Anas radhiyallahu an dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, di mana kedua-dua menceritakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattamu fi yasarihi, baginda memakai cincin di tangan kiri baginda. Jadi walaupun perkara ini disepakati, namun para ulama berikhtilaf, berkhilaf, berselisih pendapat mengenai mana yang lebih baik, pakai di tangan kanan ke pakai dekat tangan kiri. Al-Imam An-Nawawi dan ulama-ulama salaf yang ramai-ramai itu
yang memakainya di tangan kanan, tidak kurang juga ramai yang memakainya di tangan kiri. Jadi ada ulama pakai tangan kanan, ada tangan kiri. Imam Malik menyukai memakainya di tangan kiri dan beliau memakruhkan memakai tangan kanan pula. Imam Malik. Dalam mazhab Syafi'i ada dua pandangan, pandangan yang sahih dan adalah afdal memakainya di tangan kanan kerana cincin adalah perhiasan. Tangan kanan lebih mulia dan lebih berhak diberikan perhiasan dan dimuliakan melebihi daripada tangan kiri. Itu dia. Jadi kesimpulannya, kesimpulannya tuan-tuan, satu lagi, kita tengok di sini di belakang tu, cara pemakaian cincin ikut sunnah. Jari terbaik dipakai cincin. Ulama berkata bagi wanita harus ia memakai cincin pada mana-mana jari. Adapun lelaki, cincin sunat dipakai di jari kelingking. Jari kelingking. Ini sunnah. Saya tengok, kalau tuan-tuan tengok ulama-ulama dekat Tanah Arab pun pakai jari dia dekat cincin di jari kelingking dia. Menurut Al-Imam Nawawi, hukum ini telah disepakati oleh para ulama. Dalilnya ialah hadis daripada Anas radhiyallahu an yang menceritakan kana khatamun nabiyyi fi hadhihi wa asyara fi ila al-khinsir min yadihi al-yusra. Adalah cincin baginda dipakai di jari ini sambil beliau menunjukkan pada jari kelingking di tangan kirinya. Jadi Nabi pakai jari kelingking, tangan kiri pun Nabi pakai, tangan kanan pun Nabi pakai. Tapi kebanyakannya sahabat-sahabat tengok Nabi pakai di jari kelingking, di tangan kanan. Dan adalah makruh seorang lelaki memakai cincin di jari telunjuk dan jari tengah. Jari tunjuk, jari tengah ni makruh. Berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim daripada Sayyidina Ali menceritakan, nahani ya'ni an-nabi an aj'ala khatami fi hadhihi aw allati taliha fa awma ila al-wusta wallati taliha. Nabi menegah aku daripada memakai cincinku di jari ini atau jari sebelahnya, sambil beliau yakni Sayyidina Ali menunjukkan jari tengah dan jari sebelah dia, jari telunjuk dengan jari tengah. Dalam riwayat selain Imam Muslim, Sayyidina Ali menunjukkan pada jari telunjuk dan jari tengahnya. Larangan dalam hadis di atas menurut ulama adalah larangan makruh, bukan larangan haram. Tapi larangan itu bukan makruh dan bukan larangan itu larangan makruh, bukan haram. Yang Nabi larang tu bukan haram, tapi dia makruh. Maknanya kalau nak pakai semua pun boleh lah. Tapi Nabi tak pakai lah macam tu. Tapi larangan tu makruh, bukan larangan yang diharamkan, tak dapat dosa. Tapi tidak disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi pakai semua jari dengan tangan-tangan kiri semua. Nak cebok pun payah nanti. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah saya rasa cukup sampai di sini sahaja untuk kali ini. Moga-moga dengan pengajian tentang cara pemakaian cincin baginda sallallahu alaihi wasallam ini dapat kita sama-sama amalkan. Yang ada cincin tu pakai-pakailah. Kita cuba amalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terbaik, yang paling afdal, pakai di sebelah kanan di jari kelingking. Itu cara yang Nabi suka pakai. Tak kira lah kelingking kanan, kelingking kiri, tapi yang paling afdal ialah kelingking kanan lah. Ataupun ada juga hadis riwayat jari manis pun Nabi pakai juga. Jari kelingking dengan jari manis. Jadi itu saja insya-Allah. Moga-moga kita dapat ilmu pada pagi ini, boleh kita amalkan dan kita sampaikan kepada mereka dan di dalam majlis ini insya-Allah. Jadi kita tangguh majlis kita dengan baca surah wal asri dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب جهنم يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا متابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة وعملا صالحا. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام ومن مرض الكرنا ومن جهل البلاء ودرق الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وإضلال الداء وخيبة الرجاء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من علمك يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.